Asad pun bangga juga yang ada anak muda yang berjaya. So When did you start your business and what was the inspiration behind it? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Firstly, waktu saya mula berniaga dulu, umur umur bermula officially ke tak? Officially like you take it seriously? Officially 18 lah, 18 years old. 18. Waktu study foundation, Okay. I start my business, my first business. Dan inspiration behind it was saya sebenarnya melalui zaman kesusahan. Okay. So saya nak keluar daripada kesusahan tu, jadi saya start mencari jalan lah. Okay, Asad dapat juga like I read some of the comments semua, then I saw some of your podcast yang keluar ke FIP Asad juga, yang you started dropshipping before kan, so itulah tempat you kumpul modal kan. Betul. How is it like the industry dropshipping? Dulu dropship tak ramai orang tahu. Dulu dropship tak ramai orang tahu, dan dulu sebenarnya dari dulu macam-macam produk dia dah dropship. Cumanya dia tak macam sekarang lah. Sekarang ni terlalu banyak produk. Dulu kita kena ambil daripada China. Okay. Ada supplier besar kat sini, ada yang orang yang tahu je lah tahu. So dropshipping bagi saya still boleh making money. Oh boleh sekarang? Boleh. Tak oversaturated Tak. Okay. Dropshipping ni still okay, tapi kena tengok produk lah. Okay. Kena tengok produk, yang mana produk yang panas sekarang kat market kan. Lepas tu dropshipping ni, tapi dropshipping ni boleh buat macam side income lah. Tak boleh lah anggap dengan dropshipping ni boleh kaya. Okay. So just to start off lah kan. Ya, untuk start, untuk belajar sales tu apa, business tu apa, then okay lah untuk buat Okay, so from dropshipping you kumpul modal, lepas tu baru dia start your business sekarang kan. Betul. Okay, so that's for the audience kalau yang keliru ataupun questioning, because biasanya orang selalu cakap nak start business kan ada modal kan. Betul. Saya start daripada dropshipping, saya pergi kepada agent, saya jadi stockist, then barulah saya buat produk, tak jadi, beberapa kali buat produk tak jadi, barulah menjadi. Faham. So saya melalui setiap proses tu lah. Saya juga pernah jadi seorang team sales, saya pernah jadi seorang marketer. Then benda-benda tu lah yang pengalaman-pengalaman yang ada tu menjadikan saya lebih matang waktu saya buat produk. So how many business have you started since the past and the present? Business produk sendiri ke ataupun jadi agent ke? In total lah, macam the things you have tried out mesti banyak kan? In total 7 to 10 lah. 7 to 10 7 to 10. So the one yang succeeded? Biovet lah. Biovet one big until now. Yeah. My mum pun pakai produk Biovet sebenarnya. Oh really? Yeah, so when I nak ajak you podcast, I ask around people yang ada kucing semua kan. So I ask my assistant yang ada kucing, then I ask my friends yang ada kucing. Then I went to my mum's house. So I said, pernah dengar tak Biovet punya produk? She said pernah, dia selalu pakai. Setiap botol dia ada. Warna kuning, warna kuning, warna merah. Semua ada? Semua ada. I mean all the, asal tak tahu sangat all this product for kucing kan. Tapi I saw there's like 3-4 bottles lah. Since when? Dah lama kot. Sebab Asad, when I heard Biovet for the first time, nama tu, Asad tak tahu nama what was the exact company kan. And then when you explain that it is for cats, baru I perasan yang actually Biovet tu yang kita pakai. Tapi how's it like? Sebab orang dekat podcast selalu cakap yang Asad tengok komen lah, orang cakap yang your sales kat Shopee semua tak tinggi. Tapi Asad faham because maybe it could be you baru masuk Shopee or TikTok live untuk jual produk online kan. Tapi mesti dah jual kat kedai-kedai kan, because that's where I found it as well. Okay, so Biovet ni kita bermula dengan FB Ads sebenarnya. Okay. FB Ads kita bermula dengan team sales. So sebenarnya Shopee ni kita tak pernah masuk, bukan tak pernah masuk. Kiranya kita HQ tak fokus pun untuk masuk Shopee. Sebab kita memang bermula daripada team sales and marketer lah. Daripada dulu kita start almost 4 years. Kita main team sales dengan marketer sampai hari ni. Sampai hari ni kita main e-commerce. Kita use our own website. So memang kita tak guna platform Shopee ataupun sebelum ni TikTok Shop lah. Kita tak pernah pakai. So tahun ni baru je kita guna TikTok Shop. Tapi Shopee ni sebenarnya kita tak pakai sebab kita ada sistem agent. So Shopee ni sebenarnya sorry to say tapi Shopee ni penyebab rosaknya sistem reseller ni lah. Disebabkan permainan harga. So do you prefer online selling ataupun agent? Clearly aku say agent lah. Kesemuanya. Yes, asalkan duit boleh masuk and company boleh berjaya, teruskan. Kesemuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Tapi for me as a business owner, kita kena explore semua channels yang boleh. So what do you think are the pros and cons with pakai sistem agent and pakai Shopee?
Okay, untuk sistem agent ni sebenarnya kita nak latih usahawan untuk diorang buat sales sendiri tau. Kalau Shopee, kita boleh cakap HQ pun boleh letak kat Shopee. Buat apa nak perlu agent untuk letak kat Shopee, betul tak? Buat apa kalau kita ada 1,000 agent, takkan 1,000 agent buka kat Shopee. So dia punya market tu jadi saturated kat situ. So that's why kita nak agent-agent kita memang open, menjual direct selling, menjual dekat FB, menjual dekat platform yang berlainan lah. Sebab kita tak nak agent kita mati di satu platform. Kalau ada satu, contoh Shopee kan, seorang ambil harga, habis semua akan mati. Faham? Itu experience saya lah. Selama saya berbisnes BioVet ni. Okay, so agent and Shopee asalkan duit boleh masuk, you pakai dua-dua kan? Shopee sebenarnya kita tak pakai pun. Tak pakai? Shopee tak pakai. Sebenarnya kita tak allow untuk reseller-reseller kita jual kat Shopee. Tapi bila dah ramai, kita tak boleh control. Kita tak boleh control. Mana yang ada jual memang kita akan terminate terus. Faham? Sebab kita nak jaga banyak lagi reseller-reseller kita. Kita tak nak jaga seorang je. Kita nak ramai yang sukses dengan kita. Sebab asal ada baca komen, people always judging macam mana dia ni boleh berjaya. Sales kat Shopee tak tinggi pun, tapi maybe sebab diorang tak faham. Asal faham. Betul. Sebab maybe cara you jual is different. Cara yang orang faham is always tengok sales kat TikTok, sales kat Shopee kan. Dulu kita pernah ada hampir 50 orang tim sales. Dulu waktu kita start mula-mula, kita pernah ada hampir 15 orang marketer yang run advertising lah, yang everyday spend ads untuk dapatkan leads, and team sales close everyday. Until now kita move to website e-commerce. Kita ada lebih 100 website e-commerce BioVet. Memang setiap marketer kita memang ada banyak. So that's why orang tak nampak sebenarnya kat mana produk kita terjual. Tapi customer kita ramai. Kalau cerita kita punya customer, I rasa dah more than 200,000. 200,000. Those are monthly users ke ataupun just total? Total. Okay. Tapi your product considered bagus juga because it's jenis yang people have to come back every month to top up for new kan? Ya, betul. Waktu sebelum saya buat BioVet ni, sebenarnya saya dah buat beberapa jenis produk lah before this. So waktu saya nak mula BioVet ni, saya dah nampak, saya dah belajar daripada pengalaman terdahulu lah. So saya fikir bisnes ni kita nak, bukannya kita nak 2-3 tahun bisnes. Kita nak bisnes 50-60 tahun. Kalau boleh pergi 100 tahun, 100 tahun. Macam mana company-company US buat kan, macam Coke, Pepsi, diorang boleh bertahan lama. So the main thing yang kita kena jaga adalah produk lah. Kita kena produce high quality produk yang memberi kesan yang bagus. Bukan sekadar hit and run. Betul. Kita tak nak target short term. Kita nak bila kita bina brand tu, kita boleh guna long term. So macam mana kita nak pastikan bisnes kita ni sukses? Kita market share kita ni tak berapa nak besar. Kalau kita reach semua pun, kalau semua sekali beli akan habis. Tapi kita nak sustain dia adalah dengan reputation. That's why bila kita produce high quality product, diorang akan always repeat. And ada customer kita yang dah berpuluh-puluh kali, 20-30 kali repeat pun ada. Oh yeah? Yes. Oh, that's good. Alhamdulillah. Pernah terfikir ke nak buat subscription based for your BioVet products ke? Tak nak fikir? Pernah, tapi benda tu agak complicated sikit. Memerlukan sistem, memerlukan app sebenarnya untuk lebih cantik lah. Tapi in future memang kita ada plan, macam-macam plan untuk kita buat. Membership, semua lah. Okay, so what is the first thing you did when you got your first big paycheck? Sebenarnya invest kepada company balik sebenarnya. Rolling kepada company balik. Waktu BioVet ni sebab kita memang, kita struggle pakai duit sendiri kan. So kita ada profit, kita invest balik tahun depan kan. So kita 3-4 tahun ni kita dah pindah office 4 kali. Kita dah move office tu 4 kali. Daripada kita dekat kampung, kita pindah ke Putrajaya, kita pindah ke KL, dan semua ni investment yang besar yang kita buat. Dan semua ni kita guna duit sendiri. So itulah benda yang struggle yang ramai orang tak nampak lah. Yang ramai orang kata ini anak orang kaya yang boleh buat. Tapi sebenarnya kita tak bermewah-mewahan sangat. Kita invest kepada company balik untuk dia grow. Itu untuk BioVet lah. Waktu saya jadi stokis, jadi agent dulu, memang saya banyak invest kepada skill saya. Memang saya invest kepada belajar marketing, saya belajar sales, saya belajar business management. Saya pernah masuk kelas-kelas business. Kalau ada yang mengenali tu, tahulah. Saya memang aktif dulu. Masuk seminar business untuk saya belajarlah skills. Sebab saya honestly tak ada family background business tau. So memang kita tercari-cari lah that knowledge tu. Oh, very similar decisions yang you made, because when I first started making money pun,
mine lah, my first big paycheck, to me that time it was a lot. It was RM1,000 kot to perform 3 lagu kat Damansara dulu. Dah jadi penyanyi dulu. That one Asad sedekah, Asad bagi kat charity. Tapi lepas tu Asad invest everything back on equipment to build my brand. To seek more knowledge, to learn about the industry semua. Betul. Quite interesting. Sebab waktu tu kita fikir kan, duit kita ada, katakanlah duit kita ada waktu tu RM1,000 ataupun RM5,000. Tapi duit tu akan habis. Apa benda yang kita boleh invest untuk dapatkan balik? So saya fikir waktu tu adalah skills lah. Skills yang kita belajar, esok kita boleh generate more income. Kalau kita invest dekat benda-benda macam investment ni tak pasti lagi. Waktu tu kita tak ada knowledge kan. So itulah benda-benda yang saya buat dulu, yang ramai orang tak tahulah. Yeah, I think kita sebab kita tak document the entire process kan. Betul. Kita tak document the entire process. Waktu saya mula-mula jadi agent dulu, saya pernah pegang 2-3 ribu. 2-3 ribu itulah saya habiskan belajar marketing. Sampai sekarang cikgu marketing saya tu ada. Pernah ajar saya advertising dulu. Saya memang habiskan 3 ribu untuk belajar advertising. Then ada duit sikit, saya keluarkan untuk test advertising. So itulah sebenarnya duit-duit yang saya dapat, kita pusing balik untuk belajar sesuatu. Okay, it seems like you banyak belajar dekat luar university for business kan. Do you prefer to learn outside university with people yang ada proof of concept, ataupun you prefer pergi university untuk belajar business? I think both kot. Untuk permulaan sebenarnya kita tak terlalu teori. Tapi bila sampai satu level, kita sebenarnya memerlukan that ilmu yang ada di universiti. So untuk kita mula-mula tu, kita kira bisnes kampung lah. Eksperimental lah. Eksperimental, kita jalan je. Yang mana boleh buat sale apa semua, kita tak boleh teori sangat pada permulaan. So bagi saya, ramai orang dia nak mula nak terus proper. Dia nak ada business plan yang proper, dia nak ada slide yang proper, dia nak ada documentation yang proper, tapi dia tak tahu macam nak buat sales, dia tak tahu yang realitinya nak buat dia tu macam mana. Tapi at some point, bila business kita nak growing, kita memerlukan that documentation, kita memerlukan knowledge kat universiti tu lah. Macam mana dia orang buat paperwork, semua tu penting. So for me both lah. Both, yeah. Because betul juga, kalau macam satu hal bisnes, Asad dengar daripada orang yang berjaya lah kan, they will say at the point of business, you akan masuk balik university just to learn the theory, ataupun because you bosan lagi nak dapat sijil, etc. Right? But it's the interesting part is, diorang cerita kat Asad lah, is bila belajar kat universiti nanti baru you sedar yang apa you tengah buat sebenarnya. Betul. It's like, oh inilah sales, oh inilah accounting, oh inilah management. Betul. So bagus juga to have both sebenarnya. Yes. Pendapat Asad pula? Pendapat Asad? Yeah, same. People always misunderstand yang I'm totally against the what call that education system ataupun senang belajar. Tapi di ending podcast saya cakap jangan berhenti sekolah kan. Yeah. So boleh betulkan sekarang lah? I mean if want to betulkan pun there's no point. Sebab yelah, dia misunderstood. So kita orang cakap nasi dah jadi bubur pun. Yeah. Tapi if I want to betulkan pun I would say because my life different. Your life pun very different. So everyone experience life dengan cara tersendiri kan. No one experiences life exactly the same. Mesti ada benda yang lain sikit. Betul. So mine is Asad dapat rezeki untuk buat duit dari nyanyi kat umur 16, 17. So Asad ada choice lah. Asad nak bayangkan. Tapi macam mana boleh masuk industri nyanyian tu? Sebenarnya bukan mudah lah orang rezeki Asad masuk. Macam ni kan. So I would say it's my rezeki lah. How it started was, adakah orang-orang penting yang membuka peluang tu yang Asad masih teringat? Ada the people yang notice me lah. Because Asad nampak macam ni tau. Time tu masa social media, ada 2 orang je yang buat cover. It was me and another artist lah. So Asad nampak views dia banyak. And Asad pun rasa macam maybe I can do it. Suara Asad dah sedap sangat kan. Tapi Asad minat lah as a young kid kan. So Asad nampak supply and demand issue. So when I join in, I have little to no competition. So senang naik. So within 3 months ada record label notice me. And then diorang sign record deal. Then 7 months later keluar lagu Senyum. So I make money from there. So in that whole process, you bayangkan I would say everything naik very very fast. Within 3-4 months Asad dah kumpul 300,000 followers. So imagine this. 10,000? 3-4 months Asad kumpul 300,000 followers. Sangat laju. Allah bagi rezeki platform Instagram. Time tu TikTok tak ada lagi. So you bayangkan ni try imagine there's RM100,000 cash on this table. And they have to make a choice. Whether I take the money only and leave school, ataupun go to school and not take the money. So I rasa rugi. The way I looked at it was, school is important, I kan ada SPM kan. So duit yang Asad nampak tu, I said okay, I'll take the money. And because I need more time to further this career kan, Asad pakai duit tu untuk buat homeschooling. So I want both. Asad buat homeschool sambil menyanyi. Then I finish school. So tapi
apa beza homeschool dengan school biasa? Not much. If people not totally understand, the easiest way to explain it is homeschool ibarat macam tuition. Tapi orang cakap macam ni lah, saya nak tahu juga pendapat you lah. Orang cakap pergi sekolah ni bukan tentang nak belajar apa kat sekolah, tapi nak berkawan, nak bersosial, nak itulah yang lebihnya nak menaikkan social punya skill lah. Okay, betul. So bila you homeschool, mungkin you tak bersosial. So apa pendapat you sebenarnya? Okay, so pendapat is based on my experience and not everyone can experience the same. Okay. Tapi macam ni, asal dari 300,000 followers at time, I was constantly going out meeting people, so I was still socializing. I was collaborating with other influencers, I was still meeting people. Asal bergaul dengan orang kat luar sekolah, walaupun I was homeschool kan, it's because my kerja back then was about cover kat Instagram. So nak collab je buat artis macam us today, and so it's still socializing. And if you think about it, people call it influencer kan. So my job was just to socialize with people. So I'm constantly on social media, meeting new people, collaborating. So asal tak ada the social backdrop ataupun jam left out in social punya wise. Tapi not everyone can experience the same. So 5 tahun sekolah menengah tu memang tak ada lah, memang homeschool. Ada. Asal homeschool setahun je. Oh, homeschool setahun je. So the year asal nak jadi penyanyi. So ada experience lah. So standard 1 sampai darjah 6 sekolah biasa. And then form 1 tahfiz. And then form 2 sampai form 4 sekolah biasa. Then form 5 homeschool. Form 5 je lah. Form 5 je. So it's not really left out on the social punya side. Cuma I experience life differently lah. Not everyone can do the same kan. Betul. Tapi sebenarnya yalah, benda-benda yang di luar kebiasaan ni memang orang skeptikal sikit. Betul. Sebenarnya. Memang even kita pun, macam saya buat perniagaan di usia muda, orang memang skeptikal. Betul. Macam-macam tuduhan, orang kata macam-macam lah, buat tak betul lah, anak orang kaya lah. Tapi sebenarnya sebab kita bukan majority, kita tak mengikut majority. So that's why ada benda-benda skeptikal lah yang orang timbulkan. Betul. For me it's normal lah. Macam your business bio and people will say macam mana dia dapat idea macam ni kan. Ini mesti duit mak bapak punya kan. Betul. So because idea sangat luar kotak, makanan kucing kan. Betul. So of course people think it's skeptical, tapi it's a good thing you made such a decision because market tu market besar sebenarnya kan. Betul. So yalah, kita macam saya sendiri memang saya dah, bukan saya biovet ni perniagaan pertama. So memang kita dah study, tengok macam mana market, macam ni kita nak win, kita kena kelebihan kat mana. So terjadilah biovet tu sebenarnya. Just a question kan, macam before this your business I would say is you yourself sendiri as Boss Moon kan was quite private before this, macam orang tak kenal sangat. Betul. Dan sekarang dah famous kan. Memang it's a choice you want to become famous or? Yes. Okay. Memang sebenarnya 3-4 tahun lepas ni memang kita dalam gua lah. Dalam gua kita buat eksperimen, kita belajar sales macam mana, kita buat duit dulu, tahu perjalanan bisnes. And sekarang it's the time lah untuk kita keluar pula, untuk kita sebenarnya fokus dia nak scale up the business lah. Nak cuba benda baru lah kan. Yes. Because like for me kan, I'll be honest with you, kalau I had the choice to be making the same amount of money right now tapi orang tak kenal, I would choose that, you know. Sama. Oh, tapi dia nak jadi famous pak tadi cakap. Betul lah. Sebenarnya bila kita nak jadi famous ni, kita ada objektif dia lah. Kita mesti ada objektif dia. Tapi objektif dia tu lebih besar daripada apa yang kita dah ada sekarang. So sebenarnya kalau nak ikutkan, sebenarnya saya dah achieve dah apa yang saya nak. Saya dah achieve. Tapi kita sebagai usahawan, kita tak boleh berhenti. Betul. Kita tak boleh berhenti. Kita kena sentiasa explore benda baru. No one stop. Being an entrepreneur memang tak boleh stop. So kita always challenge kita punya diri untuk kita achieve benda yang lebih besar. Bila kita dah capai untuk diri kita, what next? Siapa yang berada bersama kita? Macam mana kita nak achieve together? How? So this is the way lah. So bagus pushing your limits kan. You jenis tak nak duduk diam, nak cuba benda baru. Yes. And then I'm sure you dah weigh out dah the pros and cons. Kalau famous jadi apa, kalau tak famous jadi apa. So maybe you saw more benefits of being famous kan. Yes. Okay, understood. Bagus. What are the pros and cons to you in becoming successful? Pro and cons pros and cons, bila jadi jadi seorang yang berjaya ke macam mana? A successful person. Ada cons ke? Rasa ada cons juga. Apa cons contohnya? Okay, for me, like I think to become successful, it always requires a form of sacrifice.
So perjalanan to become successful to me, I nampak macam maybe less time with family, less time for yourself, ataupun sleepless night. So to me those are small cons juga. Okay. So betul, semua tu betul. Memang untuk kita capai sesuatu yang for me luar biasa lah. Untuk buat bisnes apa semua bukan benda yang mudah. So memang banyak pengorbanan yang kita perlu buat lah. Macam saya sendiri memang saya berkorban macam-macam perkara. Masa memang tak cukup tidur, itu normal lah, semua orang akan melalui kalau kita nak keluar daripada sesuatu yang biasa. Kita nak ambil jalan yang tak ramai orang nak. So itulah benda-benda yang kita kena ambil lah. Itu cons dia memang benda yang sama lah. Kita korbankan kawan-kawan. Even saya sekarang dah kurang kawan sebab kita dah tak sama. Saya berkawan dengan orang-orang yang jauh lebih way older. Yes, way older. Betul-betul 40s, 50s sebenarnya saya berkawan lah. So untuk 20s kurang kawan-kawan di usia 20 tahun lah. Sebab mereka pun masih belajar kan. Dan kita nak sentiasa dapat benda-benda baru. So macam mana kita nak dapat, kita kena berkawan dengan orang yang lebih berpengalaman. Pros dia, of course you have choice lah. You ada pilihan dalam hidup lah. Macam mana you nak makan apa, contoh kan, basic things lah. You nak pakai apa, you boleh beri family you macam ni, you boleh bagi family you keselesaan macam ni. Itu yang menarik lah. Pros banyak benda lah sebenarnya. Banyak benda lah. Itu yang saya sebut tu yang simpan yang semua orang faham lah. Tapi there are way more than that. Yes. Tapi like in terms of pros which one do you like the most of becoming successful? Yang you rasa made you the most happiest? Pilihan. Bila kita capai sesuatu ni sebenarnya kita ada banyak pilihan. Bila saya dah sampai satu stage, sebenarnya daripada kena beratur sebenarnya tak payah beratur pun. Contohlah kan. Contoh kita pergi bank, kita kena beratur, tak payah beratur pun sebab kita ada pilihan. Betul tak? Contohnya macam Asad kan pergi bank kan, contohnya mesti premier kan. Contoh lah kan. Kalau orang biasa kena beratur, betul tak? So itu ada antara kelebihan-kelebihan yang ramai orang tak nampak lah. Easier access lah. Yes, easy access. Lepas tu keselesaan lah. Kita sebenarnya bukan nak duit yang banyak sangat pun, tapi kita nak kehidupan yang selesa, yang itulah selesa lah. Asad sekarang tengah cuba untuk sampai ke tahap yang I nak rasa cukup and bersyukur for what I have. It's good lah to keep on achieving and to push forward. Tapi kalau rasa cukup, I mean just like, alhamdulillah I'm good, I'll keep on pushing forward. Tapi macam kalau if I don't make more than this, I'll be happy. I'm trying to get that because maybe it's lepas asal balik umrah kot, my mindset has changed kan. It's because I see people diorang pergi sana, diorang gadaikan everything to sampai, you know. Betul. So things like that I rasa macam I nak sampai juga tak macam tu. Betul. Because success very subjective kan to betul. people. Yes, success tu very subjective kan. So as a young business owner, did you face any challenges ke sebabkan umur? Banyak. Memang bila orang muda ni nak berniaga, macam-macam cabaran halangan lah. Firstly daripada permulaannya daripada keluarga lah. Keluarga skeptical, dan memang permulaannya memang ada yang menentang, ada yang memberi kata-kata yang tak membina. Secondly daripada friends lah. Kita kawan-kawan normal lah, kawan-kawan kita akan menganjing mula-mula, betul tak? Kena bahan, jadi bahan lah kan buat bisnes. Memang dia dulu kita tak berjaya, memang normal lah orang akan bahan. Yang ketiga, kita tak ada network. Bila kita muda ni, kita nak berkawan dengan orang pun orang tak nak layan kita. Sebab kita siapa? Kita muda, lain lah kita ni dah ada pengalaman, barulah senang nak berkawan. So networking tu susah sikit lah. Di usia yang muda ni, nak networking untuk kembangkan bisnes tu susah. Contoh kita nak networking dengan investor, banker, semua tu susah. Betul. Sebab kita muda. So nak approach diorang tu susah. Tu yang paling challenge yang paling besar lah. Unless kalau company dah besar, orang dah kenal, senang kan. Yes. So I would say for you now lebih senang daripada dulu lah kan. Alhamdulillah. Because for me pun bila saya start susah like, betul. People that were older than me macam tak ada siapa kenal. Diorang pandang macam siapa budak ni kan. Boleh ke berniaga ni betul ke dia ni budak lagi pandai ke dia ni, macam-macam benda lah yang diorang akan persoalkan. And kalau nak bagi capital pun boleh tak ni kan, hilang boleh duit manage ni kan, ke, boleh manage ke, pandai ke, matang ke dia ni kan. Boleh ke buat decision yang betul. So benda-benda macam itulah cabaran yang besar sebagai orang muda untuk berniaga sebenarnya. Yes. A lot of challenges lah kalau kita muda kan. Tapi that's just part of life lah kalau kita nak start awal.
And insyaAllah will become successful sooner lah. Betul. Tapi bila kita mula tu awal, kita akan sukses awal lah. Betul tak? Yes, betul. Mungkin ada orang yang mula umur 25, dia sukses umur 30. Tapi kalau ada orang umur mula 16, mungkin dia boleh sukses 22, 20, maybe. Ya, Asad start 16. Tapi Asad lama gak proses? Asad 8 tahun, baru rasa macam, okay, maybe I dah start berjaya sikit kot. Because you was quite fast kan? You start 2018 18. So quite fast. I think lepas 7 tahun baru rasa macam, okay lah. Okay. Maybe because different industry, that's one thing I learned also. Because dia nak make money and berjaya, it's depending on the industry you masuk juga. Betul, depends lah. So tadi you ada cakap yang success very subjective. So what is success to you? Kejayaan bagi saya, kejayaan ni bukan tentang, for me bukan tentang berapa besar bisnes you, berapa hebat kerjaya you, berapa banyak duit you. Semua benda tu boleh hilang, semua benda tu boleh jatuh. Tapi kejayaan ni adalah mentality you. Macam mana you handle setiap perkara, macam mana you handle setiap cabaran, dugaan dalam hidup. Mentality you yang menandakan aras kejayaan you lah. Sebenarnya kalau mentality you memang A, maksudnya you memang dah berjaya lah. Besar halangan macam mana you bankrupt sekalipun, kalau you memang mentality you bagus, memang you adalah seorang yang berjaya lah. So for me, kalau orang kata duit banyak tu berjaya, betul, dia subjektif lah. Ada orang kata ada duit 100,000 berjaya. Ada orang kata bisnes sampai ke bursa berjaya. Ada orang kata ada brand yang besar berjaya. Tapi kalau mentality tu tak betul, still tak berjaya lah. Ada orang even dalam kerjaya pun dia boleh berjaya kalau dia ada mentality yang betul. Tak semestinya kena ada buat bisnes, kena ada buat duit. So it's a mentality. Yeah, because for some people, kalau contohnya belajar sampai PhD, that is berjaya. Betul? Ataupun just having enough to feed your family pun dah berjaya. Betul. So for me pula, I want to be successful everywhere lah. Contohnya, I want to have a fit body, I want to be good looking, I want to be a good husband, I want to make money. So semua nak berjaya everywhere. Tapi then again, dia ada pros and cons kat situ. Because sometimes when you focus on too many things, susah nak berjaya semua tahap tinggi tau. Because your focus is on so many things kan. So I would say it's a struggle yang I'm facing right now. Tapi saya tengah cuba lah. So be more religious, make more money, be a better leader. Nak berjaya everywhere. So tu the definition success. To me that asal nak semua benda. Asal tak nak just satu benda. Because contohnya ibarat you banyak duit, tapi Allah lupa, apa guna? Ataupun you banyak duit, you ingat Allah, tapi badan pula tak jaga. Betul. Macam tak bagus pula. That's for me tak lah. jaga makan semua. Tak jaga makan, ya. So kalau boleh, have to be healthy, successful, all everywhere lah, nak berjaya kat semua tempat. Betul. Umur berapa yang you rasa you ada perasaan macam, oh, I made it? Umur 20, sebenarnya saya dah achieve apa yang waktu zaman remaja saya impikan. Saya dah achieve, ada something lah. Yang saya dah achieve, saya dah. Something tu apa? Like macam kereta. Saya dah duduk dalam kereta impian saya waktu tu lah. Saya dah ada sedikit duit waktu tu. So saya rasa saya dah berjaya dah waktu tu sebenarnya. Tapi selepas itu saya rasa macam jauh lagi perjalanan saya. Bila saya dah achieve untuk saya, orang-orang di sebelah-sebelah saya, apa pula yang saya boleh bagi kepada mereka. So bermulalah satu lagi usaha lain lah untuk capai satu kejayaan yang level 2. Level 2. Next level lah. Okay, understood. At this day and age, do you think that building generational wealth is possible? Yes. Generational wealth, I'd say it's very challenging lah kan. To get to level, insyaAllah, maybe boleh. But I don't know, asal jenis yang very realistic and logical kan. I want to be a billionaire, but I don't think I can sampai that level. I think I'll land at the 300 million mark, 200 million mark. Kenapa? Maybe you tak nampak jalan lagi lah. Tak nampak jalan lagi because I'm still exploring kan. Because my industry ada limitation. Asal buat production kan, so our profit margin pun kecil. So to get to that level will take some time. Tapi to build generational wealth, I pun haven't really found the right roadmap. That's why I'm asking you lah. Mata if any ideas you can share, asal pun belajar sekali kan. Bagi saya ada jalan. Tapi dengan disiplin yang tinggi lah. Disiplin yang tinggi. Lepas tu sebenarnya generasi kita kita
susah nak develop mentality yang sama macam kita. Itu cabaran yang paling besar. Memang kita boleh bagi, hari ni kita boleh bagi modal, tapi tak semua orang ada mindset yang macam kita. Tak semua orang ada mindset nak bina bisnes yang macam kita. So possible kalau kita jumpa orang yang betul. So that's because last time in the past and in the present right now, the world is completely different. Macam dulu kalau you beli rumah zaman dulu, that can actually lead you towards generational wealth because the price of houses sekarang sangat tinggi kan, murah kan. Betul. So I think they were ways back then, cuma saya tak jumpa jalan lagi which is jalan yang in the current age. Betul. Tapi ada je bisnes-bisnes sekarang yang turun ke generasi-generasi dia. Ada. Betul. If I were to give you 10 million, kalau Asad bagi you 10 juta ringgit sekarang, what would you do with the money? 10 juta. Saya akan besarkan saya punya bisnes lah. Okay. Saya akan invest to my business okay. Untuk kembangkan lagi my brand, my business. Kalau you? Me, yes, kembangkan business juga, tapi I think I'll only put 30% in the business, in my own business. Okay, very subjective lah. Okay. The other 70% Asal nak beli saham-saham company lain. Okay. Not big companies, like contohnya, let's just say local brand, this coffee punya shop kan. Okay. That's quite big and doing quite well. Okay. I'll buy 30%, so that I take off dividends, so then it's just so you nak jadi investor lah? Yes. Okay. Yeah. I think for me, that's what I would do. Okay. Maybe my plans could change in the future, tapi Asal nampak macam that would be quite interesting lah. Okay. Because dulu Asal ada mindset, dapat duit, buka bisnes baru. Tapi buka bisnes baru also equals to pening kepala kan. So I want an easier way to generate cash flow. And I think maybe the investor... Tapi you tahu tak, invest pun ada risiko. Yes, of course, if the business flops. Investing also, dia bukan you just letak duit diam. Betul. You have to play a role as an investor kan. Yes. Tapi I think if I were to put money in companies yang I see potential in, if they have a good team, we can work together. Probably I'll work less because then my workload pun will be 30% only kan. Okay. I think it'll be easier for me. Maybe akan berubah in the future, tapi that's what I see now. Okay. Yeah. Depends. Ikut you lah. Kalau macam dia ikut masing-masing ada passion. Ada orang passion dia nak besarkan business, nak besarkan brand. Ada orang dia mengimpikan sesuatu pada dia punya company. Ada orang dia just nak duit bekerja untuk dia. So it depends lah. Masing-masing punya goals. Yeah, even subjective, kita subjektif. Mana-mana usahawan pun berbeza-beza dia punya goals lah. Ada orang yang memang, even Elon Musk pun dia punya passion nak mendarat dekat Marikh. Dia bukan nak duit yang banyak. Tapi dia nak mendarat dekat Marikh lah. Itu dia nak cipta ekosistem dekat Marikh. Itu dia punya vision lah. So duit yang dia ada semua dia invest lah dekat dia punya company SpaceX SpaceX, then dia ada Tesla and all other companies. Lepas tu the boring company pernah dengar? He's creating tunnels etc. Asal dia tengok juga quite interesting. Dia tak fikir jauh betul. So yelah, itu dia punya passion lah. So masing-masing it depends lah. What do you think about businessman yang banyak duit tapi tak ada rumah? Okay je sebenarnya siapa yang bagi tahu kena ada rumah? Kan saya rasa dulu orang property guru dulu memang ada ajar lah. Rumah adalah aset, kena beli rumah nanti harga dia naik. Tapi for me tak semestinya rumah ni adalah tempat kita tinggal. Kalau kita rasa, ni pendapat saya lah, kalau kita rasa nak duduk dekat rumah tu, then kita nak beli terpulang lah. Tapi saya rasa bukan satu kewajipan untuk semua orang ada rumah. Cumanya in terms of security, dia mungkin tak nak berpindah randa, dia memang nak duduk situ sampai dia akhir hayat dia, then dia kena beli rumah. Tapi untuk macam anak muda, macam kita orang muda sebenarnya tak perlu lagi untuk beli rumah. Melainkan dia betul-betul yakin yang rumah tu boleh mencipta cash flow, menjadikan aset. Then okay lah. Kalau dia hanya mortgage dengan bank, bayar setiap bulan tapi tak ada cash flow pun tak guna juga. So kena pandai tengok peluang lah. Okay, I agree. Kalau beli rumah lah kan, I had a question in my mind just now. Just now you say you don't really recommend for young people to buy houses. Betul. Kan? I agree because actually orang tak nampak the backside. Betul. Where harga rumah banyak yang jatuh, yang lelong. Betul. And so it's dangerous kan? Betul. So tadi memang you don't recommend it yet lah kan? Yes. Sebenarnya kalau dia yakin yang rumah tu memang boleh jadi dia punya aset maksud saya boleh mencipta cash flow, memang boleh jadi investment dia, then okay lah untuk dia beli. Tapi kalau dia betul-betul rasa
tak pasti. Dia semata-mata nak ada rumah dan dia menganggap itu aset walaupun tak mencipta cash flow, dan tak patut untuk dia beli rumah. Ataupun dia pun, sebab bila kita muda, kita tak tahu lagi kita akan duduk di mana, dan kita akan explore macam-macam benda. So kita tak pasti lagi kita nak duduk mana, dan kalau kita terus beli rumah, kita kenalah duduk situ. Betul tak? Padahal kita ada banyak peluang lagi. Mungkin kita boleh macam businessman kan, mungkin you duduk Dubai ke, siapa tahu. Betul tak? You duduk Singapore ke, siapa tahu. Betul. You dah beli rumah kat Malaysia banyak-banyak kan. Contoh you beli apa, 3, 4. Lepas tu tak ada orang sewa, contoh lah. Tapi you punya peluang bisnes ada dekat tempat lain. So pros and cons lah kat situ. Yeah, Okay, understood. What is the biggest business lesson yang you have learned? Jangan pandang rendah dengan setiap produk yang kita keluarkan lah. Meaning to say that setiap benda yang kita marketkan, memang kita kena pastikan betul-betul okay, betul-betul berkualiti, yang betul-betul boleh bagi manfaat kepada orang, pada kita punya customer, consumer. Sebab once kita buat ala kadar, then dia takkan nak lagi dengan kita punya produk ataupun brand. So first impression tu penting lah. Okay. What is one lifestyle habit that you think can help to change someone to become successful? Lifestyle? Lifestyle habit yang kita boleh advise kepada orang to become more successful. Jangan bertangguh. Okay. Never procrastinate lah. Okay. Jangan bertangguh, sebab sebagai usahawan sebenarnya you penyekat you untuk maju dengan cepat adalah bila you bertangguh. So kita, macam saya dulu, memang everything yang ada problem ke, ada masalah ke, apa yang kita nak buat ke, memang kita plan, kita terus buat. Kita takkan pernah bertangguh. So bila kita buat tu, kita nampak silap, dan kita buat lagi. So kita datang step ahead. Orang lain yang bertangguh ni, dia baru nak buat pertama kali. So pertama kali dia buat tu dah silap, padahal kita dah 10 kali dah perfect. So that's the difference lah. Oh, interesting. Asal pun berfikir macam tu juga. Macam if I were to tell you just small thing, it's not like a big business thing lah kan. Tapi for example this podcast, how it started, Asal tak buat research macam mana buat podcast, macam mana nak pakai mikrofon, macam mana set up kamera, semua lighting kan. Asal beli mikrofon, my staff masuk office, dia tanya, mic untuk apa? I said esok podcast. So we learn along the way, because kita akan lalu kesilapan ni kan. Betul. So kita nak belajar along the way immediately lah. Because in the end kita akan lalu juga. Betul. So if you overplan pun tapi tak start, you bazir masa. For me I like to take action as soon as possible. Betul. Jangan bertangguh lah. Bagi saya, ramai orang dia lambat maju sebab dia selalu bertangguh. Sebab apa? Dia takut tak jadi, dia takut itu, dia takut ini. So dia bertangguh, dia tak buat. Last dia pun tak tahu apa resultnya, dan dia pun tak tahu apa yang dia nak improve. So nasihat saya untuk anak-anak muda kat sana, even buat apa dalam hidup sekalipun, jangan pernah bertangguh. Always buat, dan bila kita buat tu, kita akan nampak terus apa hasilnya. So kita dah berada satu step di depan orang lain. Take action immediately lah. I read this quote. It's not a quote of mine, tapi someone said yang planning to do the thing is not doing the thing. Tweeting about doing the thing is not doing the thing. Yes. Talking about doing the thing is not doing the thing. Yes. Doing the thing is completely something else. Yep, exactly. It's a different thing. Yeah. What is your thoughts? Apa pendapat you orang label Moon sebagai anak T20? Anak T20. Anak T20. Sebenarnya saya tak berapa nak kisah sangat lah orang nak tuduh ke apa ke, sebab saya tak fokus kepada benda tu sangat. Tapi bagi saya tak menyalahkan diorang. Sebab macam saya cakap tadi, benda ni adalah benda yang skeptikal. Benda yang orang tak nampak jalan. Faham tak? Ramai orang tak nampak jalan, tak tahu jalan. So diorang akan mencipta apa sahaja benda supaya nampakkan tak logik. Faham tak? Nampakkan perjalanan saya ni tak logik. Sebab mereka tak nampak that way. Mereka tak nampak jalan kan. Contoh orang tengok aset, tiba-tiba aset boleh sukses kan. Macam mana? Sebab diorang tak nampak jalan. Diorang tak tahu apa first step, apa second step, apa third step. So diorang akan jadi, diorang sebenarnya takut. Bila diorang takut, sebenarnya diorang akan mencipta segala bentuk alasan supaya diorang boleh selesakan diri diorang. I think that is my thought lah. Yeah, betul juga. I would say yang people like to believe things that are in their favour. Betul. So kalau benda tu tak benefit them, diorang tak nak percaya benda tu. Just like in religion punya wise kan, my friend pernah cakap, what was it? People only believe in Islam or perform Islam the correct way when it's convenient to you. Betul. So bila dia mudah, baru nak. Betul. Betul. Ya, ada kawan saya cakap. Betul. Ya. Rasa possible tak nak jadi berjaya tanpa datang daripada anak orang kaya?
Air kosong. Untuk saya possible lah. Sebab saya bukan datang daripada anak orang kaya. Saya, mak saya dulu seorang suri rumah. Ayah saya seorang, dia bekerja kerajaan lah. Kerja biasa je, bukan datuk, bukan Tan Sri. Even sampai sekarang pun dia masih bekerja lah. So, saya memang tak ada family background yang business. Saya memang ambil peluang daripada teknologi zaman sekarang lah, digital, teknologi digital kan, dan semua orang boleh explore benda ni sebenarnya. So bagi saya peluang lah, kita memanfaatkan peluang. Mungkin kalau saya hidup di generasi 80-an, 90-an mungkin saya tak dapat that peluang. Tapi bila hidup di zaman 20-an ni, kita ada banyak peluang. So untuk anak-anak muda kat luar sana, kita ada banyak peluang untuk jadi millionaire. Tadi you cakap bukan anak datuk, anak Tan Sri. So this is just my assumption, but you can explain lain. So do you think Datuk and Tan Sri semua kaya ke? Tak juga. Ada ramai orang tak tahulah. Ini apa yang orang fikirkan. Ramai orang fikir anak Datuk, anak Tan Sri kaya, sebab itu memang orang dah letakkan. So bila saya sebut tu maksudnya apa yang orang anggapkan lah. Tapi sebenarnya anak Datuk, anak Datin ni tak semestinya kaya. Ada je Datuk yang tak kaya, kan. Ada datuk yang earn it from the government wing ke just title sebab berjasa. Sebab berjasa, tak ada pun apa-apa allowance untuk dia kan. Because Asad selalu tengok macam orang fikir yang Datuk Tan Sri, Datuk Sri kaya. Tapi bagi Asad tak juga. Dia ibarat macam ni lah. Sometimes you tengok orang yang bawa supercar, rumah besar, they could be in a lot of bad debt. Betul. Sebab there's good debt and bad debt kan. So maybe hutang yang tak bagus. Betul. Cuma nampak macam tu. Sebab orang fikir macam Lambo, Ferrari, kaya. Semestinya. Betul. We don't know what's going on behind the scenes kan. Betul. Yeah. So, yalah macam cerita Datuk ni tadilah, mungkin title Datuk ni besar kot di dalam Malaysia ni. So orang rasa siapa yang ada title Datuk ni kira hebat lah. That's why ada orang rasa semua orang Datuk ni kaya. Tapi tak juga. Ada je orang-orang biasa tapi ada Datuk sebab berjasa. So bila jadi Datuk? Bila jadi Datuk? Tak plan lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki. Faham? Cool. You? Ni insyaAllah 27 yang tu. Tak tahulah. Who knows? And who knows? Tadi cakap you have to push your dreams kan? Betul. Become a better person. Tapi kenapa you nak jadi Datuk? Sebab boleh? Tak adalah. I mean, not really sebab boleh lah. I mean, I wouldn't want the title pun, tapi it was given to me, I will take it lah. It's not really a problem. Yelah kalau orang nak bagi. Orang nak bagi ambil je. Kita ambil lah kan. Sebab it's not nice lah orang nak bagi hadiah lepas tu reject. Betul. Tapi sebenarnya kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah pun. Bukanlah penting sangat title Datuk ni kan. Yeah. Because people always fikir yang ada Datuk, ada Tan Sri, okay, maybe it could help in somewhat of business, tapi sometimes tak juga. Betul. Sometimes tak juga. Tapi ada industri yang penting mungkin lah. Yang kita tak nampak kan. Ya, betul. Mungkin at some point kita rasa macam penting lah title Datuk ni untuk kita networking ke. Tapi which one you rasa for networking wise is much better? To have a company as big as BioVet? I'm sure you, insyaAllah, maybe lah you're making millions a year kan. Ataupun title Datuk tapi tak ada apa-apa. So like I would say everyone dah kenal BioVet, tapi orang kenal Datuk tapi tak tahu bisnes apa. Better ada bisnes lah. Right. Yeah. Okay. So you? Same lah. Because like, okay, I'm not sure. Sebut better Datuk tak ada apa kan. I mean no, because banyak je macam tu Datuk tapi I'm not sure what they do or what they provide to society. Benda maybe kita tak nampak because banyak orang business silently kan. Tapi for example lah, kita cakap, let's just say, I tak tahu kalau Elon Musk ada title lah kan. Tapi kalau Elon Musk masuk bilik ni versus Tan Sri, I think Elon Musk lah orang pandang kan. Betul. Yeah, because he has something bigger. Betul. I could be wrong kan. But that's what I think. You? Sama. Okay. Sebab kita tengok apa usaha dia sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya kita tak kenal. Kadang Datuk ni mungkin dia ada pernah buat something yang besar kan. Tapi kita tak tahu. So sebenarnya dunia ni itulah. Dunia ni memang mengangkat orang yang dia kenal. Itu saja. Okay, people selalu cakap work hard, play hard. How do you balance your life? Balance life what do you mean balance life? Because you're a businessman. Okay. Business pun berjaya dah besar. Okay. Mercun kat luar tak apa. Business pun dah besar. And people are starting to know you now kan. Sometimes orang lupa yang you manusia. Right? So how do you balance your personal life? How do you balance your business life? Because sometimes orang fikir macam, he's a businessman, dia kerja je lah. Tapi mesti ada personal life juga kan. Personal life tu apa? Time for you to wind down ke, to rest, tak ada langsung.
bagi saya sebenarnya tak ada pun untuk balance kerja ke personal ke, itu adalah kehidupan. Bagi saya itu adalah that is life lah. Tak ada pun nak beza kerja ni kita kena put tension, tak. Kerja ni lah satu kehidupan. Rehat tu adalah kehidupan. So kita menikmati setiap saat dalam hidup kita lah. So kebanyakan orang dia rasa tension, dia rasa nak balance sebab dia rasa kerja tu satu benda yang tak patut dia buat. Yes, betul. Tapi sebenarnya perlu untuk dia bekerja. Kalau dia tak bekerja, dia nak buat apa? Betul. Takkan dia nak rehat 24 jam? Yeah. Betul tak? So itulah kehidupan sebenarnya. Tapi ramai orang rasa bila kena kerja ni macam ada orang paksa. Tidak sebenarnya. Tapi itulah kehidupan. Tu I think yang the whole work-life balance thing is because orang tak suka kerja yang orang buat kot. Betul. Right. Diorang rasa macam tak seronok. Diorang tak enjoy lah bila diorang bekerja. Sebenarnya kalau you enjoy waktu you bekerja, sebenarnya you rasa itulah you punya kehidupan. So kita kena ubah lah benda tu sebenarnya. Okay, so what is one life advice that you will never forget? Saya sentiasa ingat dengan jangan berputus asa, sebab saya banyak kali menerima kegagalan lah. Banyak kali gagal, banyak kali kena reject, banyak kali buat benda tak jadi. So saya tak pernah putus asa sebenarnya. Walaupun saya dikritik, saya ditekan segalanya, tapi saya takkan pernah putus asa lah. Saya takkan pernah berundur daripada apa yang saya buat. So itu benda yang paling mahal lah, yang semua orang perlu ada. Never give up. Ya, bila you never give up, sebenarnya you akan jadi someone yang luar biasa sebenarnya. Ramai orang bila dia pressure waktu bekerja, dia terus lari. Dia ke belakang lah. So sebenarnya kadang-kadang itu potensi dia. Bila dia tahan, sebenarnya menjadikan dia lebih hebat. Bila dia tahan dengan that pressure, menjadikan dia lebih luar biasa. Someone to somebody. Tapi ramai orang tak ada handbrake, dia give up, and then dia choose untuk hidup yang biasa-biasa. So if not mistaken, I saw on your post kat TikTok, you ada post yang a winner is just a loser that tried one more time. Betul Yes, betul. Right, yeah, and I agree. Betul lah. So memang yalah, kita sebenarnya bukan kita semua sama. Kita semua sama. Tak ada orang pun yang buat benda terus jadi. Tak ada. Memang semua orang akan melalui that process. Itu lumrah kehidupan. Apa-apa kita buat sekalipun, waktu kita kecil kita nak berjalan pun mesti kita akan jatuh. Tak ada orang yang terus bangun terus berjalan. Tak ada, memang kita akan jatuh. So walaupun sampai kita besar, apa kita buat sekalipun, memang kita akan jatuh. So apa yang membezakan kita dengan orang lain, kita bangun balik. Kita cuba lagi. Tapi kebanyakan orang dia akan terus baring. Bila dia jatuh, dia terus baring, tak buat apa-apa, dan dia menyalahkan segalanya. Menyalahkan orang ni, menyalahkan orang tu. Betul. Yes. Like for mine, my advice yang I'll never forget was rezeki daripada Tuhan, manusia tolong sampaikan sahaja. So what that taught me was jangan pernah kejar manusia, because rezeki bukan dari orang pun. Betul. It's all from Allah. Don't just hand it over. So that one is what I hold by lah. Dulu waktu saya belajar networking, ada orang pernah silap lah. Kita pernah letak mindset yang manusia ni akan bagi kita macam ni, manusia ni bagi kita macam ni. Tapi sebenarnya bukan dia yang bagi. Tuhan yang bagi. Kita berkawan dengan dia tu asbab sahaja. Betul lah, asbab dia, Tuhan berikan ilham kepada dia. Dia berkongsi kepada kita ilmu tu milik Tuhan lah. So bila kita bernetworking, jangan kita salah faham lah. Jangan kita terlalu bergantung kepada dia. Sebenarnya Tuhan yang memberi dia kelebihan. If you could start all over again, what is one thing you would do differently? Saya akan letakkan emosi saya ni asing dalam diri saya. Sebab dulu mula-mula saya nak bina bisnes, saya memang banyak emosi. Sebab emosi itulah banyak benda yang saya gagal lah. Banyak benda yang saya gagal, so menjadikan saya ni kira lambat lah sikit. Saya mula sepatutnya saya boleh capai tu cepat. Sebab ada kawan-kawan saya tengok melihat orang yang bermula kan, dia dah capai sesuatu, tapi saya tak capai lagi. Disebabkan saya emosi dalam berniaga. So kalau saya boleh mula balik, saya betul-betul nak jaga saya punya emosi dalam berniaga. Itu yang benda yang saya nak ubah, saya nak improve. Tapi bila dah sampai sekarang ni, saya dah belajar lah sesuatu. Cumanya masa dah lepas. Tapi kalau saya diberi peluang, memang saya nak put my emotion aside. Affected your business banyak ke? Banyak. Bila kita emosi ni memang terlalu banyak affected kita punya business lah. Kita jadi tak tentu arah, kita buat keputusan yang tak betul, kita berbelanja tak betul. Jadi kita banyak ikut emosi lah. So benda-benda tu sebenarnya dah lari daripada kita punya disiplin. Itu yang melambatkan proses kejayaan kita sebenarnya. Kalau kita betul-betul boleh disiplin, kita memang betul boleh letak emotion aside,
memang kita akan sukses tu cepat. Sesiapa saja akan bersetuju lah saya rasa. Bila dia letakkan emosi dia di luar daripada diri dia, bukanlah tak ada emosi. Manusia memang ada emosi, tapi control that emotion. Kita kena disiplin, stick to the plan. Dan Betul. menjadikan dia lebih steady lah. So jalan dia lebih cepat. Yeah, I would say also it's very bad to react based on your emotions, kan? Yes. So sometimes it's how you react to problems, kan? Betul. It's because there was another quote, I forgot who was it by, like contohnya villains and superheroes. The reason why they're a villain and the reason why they're a superhero is a factor of the same beginning. Dua-dua datang from hardship. Maybe dikecam ke, orang tak suka ke, dibully, kan? Betul. Tapi it's how you react to the problem. Betul. It's either you react to the problem saying yang I want to take revenge towards the world. Betul. Ataupun I will say to myself yang this can never happen to anyone else. So Betul. then you become a hero. Betul. So reacting to problems is very, very important lah. Pendapat you pula? Yeah, same. Apa yang you akan ubah? For apa yang saya ubah Nak cakap nak start early, saya dah start sangat awal. Maybe business lambat sikit lah, kan. Apa yang you akan ubah kalau you diberi? Apa yang kau ubah I would say learn how to use my network code. Kenapa? It's because dulu asal artis, Okay. so I had access to a lot of rich people yang berbisnes. Okay. Tapi I tak pernah pakai network tu. Everything I start from Tapi scratch. dulu tak tahu. Dulu tak tahu. So like if I were to change it kan in the past, in the past I would change that lah. Macam dah kenal ramai orang. Orang dah kenal Asap Muhtar siapa menyanyi semua kan. Walaupun suara tak sedap, tapi I would learn how to use my Kenapa? network. Ada orang cakap suara you tak sedap ke? Ramai. Asap pun rasa suara Asap biasa-biasa je. I tak pernah cakap suara sedap, Asap biasa-biasa je. Just enough to You get rasa by. penyanyi kena suara sedap ke? I mean nama pun penyanyi kan. Kalau penyanyi suara tak sedap macam mana? Tapi suara bukan subjektif ke? Ada orang rasa suara tajam sedap, ada orang rasa high note sedap, ada orang rasa suara bass sedap. Okay. Pernah tengok tak suara Asap pecah kat Indonesia? Tak sedap pun. Ada. Ada. So bila stuff like that happens, memang it's clearly like not that good. Tapi pernah happen sekali je. Tapi mana-mana penyanyi pun bukanlah mana-mana. Ada je penyanyi yang pernah terciduk kan. Betul. Tapi pun still boleh menang anugerah semua. So kenapa you rasa suara you tak sedap? Sebab yang terjadi tu lah. I mean not because of terjadi tu. Memang I rasa macam in terms of my stamina for singing ataupun my running notes, it's not as good as the professional singers, I would say. So like for example in business, and I would say yang your business way bigger than me, so I'm a very agreeable, not really agreeable person. I'm the type of person that accepts the truth, very realistic and logical. So I would say your business much bigger than mine. I will not say, bosmu ni baru, I'm bigger than him. Tak ada. I jenis yang I'm very realistic and logical. I jenis yang bukan menang all the time. If it makes sense to my head, I will agree. You boleh menerima pandangan lah. Yes, betul. Macam when I read the comments kan, like how do you handle hate? Macam for me, asal tak ada lawan balik apa. Tapi I jenis yang suka baca komen. I'll laugh at it. People call it psycho kan. Like this morning pun I was joking with my staff pasal orang bahan asal semua kan. It was funny ya. Asal jenis yang kalau orang criticize, asal nak belajar and see what can improve. To me, orang kecam online is free consultation for me to improve myself. Betul. What about you? Bagus. Mentality tu bagus lah. Sebab ramai orang rasa nak bergaduh apa semua kan. Kebanyakan orang dia akan trigger lah dengan benda-benda yang negatif kan. Tapi itulah saya cakap tadi, mentality orang yang berjaya ni berbeza. And bukan sebabkan dia ada bisnes besar dia berjaya, tak. Tapi disebabkan mentality tu yang membuatkan dia berjaya sebenarnya. Betul. Dia willing to improve. Macam saya sendiri pun before this kita cakap betul-betul kan. Leadership pun tak ke mana. Semua tak pandai, tapi kita willing to improve. Kita mendengar kritikan yang baik, yang baik kita jadikan satu pembakar semangat lah. Kan, yang membina untuk kita. So that's the mentality lah yang membuatkan seseorang tu berjaya. Mentality comes first. Bukannya kejayaan tu datang dulu. So mentality tu datang dulu. Betul. So apa ni, social media, you dah lalu ke fasa orang kecam semua ke ataupun belum lagi? Baru lalu. Baru lalu? Baru lalu. Okay, macam mana you handle criticism? Saya okey je. Sebab sebenarnya sampai saya ke sini, saya dah ramai orang kritik dah sebenarnya. Bila orang-orang terdekat kritik, sebenarnya lagi kuat berbanding orang-orang yang saya tak kenal. So sebab bagi saya, orang yang tak kenal kritik saya, okey je. Sebab you tak kenal siapa saya. Tapi kalau orang-orang terdekat kritik pun saya boleh bertahan, apatah lagi orang yang saya tak kenal. Betul tak? You don't know me. You kritik benda tak betul pun. So buat apa saya nak react dengan benda yang tak betul?
So tapi benda-benda yang contohnya dia cakap contohnya ada saya baca yang cakap tak betul, so saya improve lah benda tu, kan. Benda-benda yang membina tu kita improve. Tapi setakat kosong, ada yang cakap saya ni gunakan harta pusaka arwah mak saya, kan. Benda-benda tu semua saya rasa macam bukan betul pun. So kenapa saya nak ambil kisah? Betul tak? Tapi saya tahulah, saya tahu yang mana yang membina tu saya ambil untuk saya ubah, improve. Mana yang macam tak ada, yang kosong, setakat mengkritik kosong, saya letak tepi lah. So sebabkan saya nak sampai ke sini tu, saya dah menerima kritikan yang sangat banyak dari orang-orang terdekat yang mengenali saya. So bila diorang mengenali saya dan diorang kritik saya dah develop benda tu. Apatah lagi orang yang tak kenal. Betul tak? You rasa setuju tak dengan benda tu? Setuju. Kan? Like me, so asal takkan layan orang yang I don't want to switch my life with. Contohnya macam there's nothing, like for example kan, if you are somebody I wouldn't mind to switch my life with, then I'll listen to your advice. But if you're just someone yang I don't really care much about, I wouldn't really bother. Tapi saya punya positif, saya rasa macam bagus juga ada kritikan ni. Tanpa kritikan ni sebenarnya, kalau korang-korang yang tak mengkritik tu, mungkin orang tak kenal kot saya sampai sekarang. Saya rasa dengan kritikan tu lah menaikkan kita. Sebab bukan semua orang suka benda baik. Ramai orang suka benda buruk. Oh, that's normal. I saw a Harvard study pun that people are attracted to negativity. Betul, that's diorang just akan how we ingat benda program. yang tak baik. Betul. Berbanding benda baik. Kalau kita buat 10 benda baik dan satu benda tak baik, diorang akan ingat benda yang tak baik tu. So bila diorang kritik, menjadikan kita lebih cepat dikenali. So itu positive side dia lah. Kan? So bagus juga ada haters, dan haters ni sebenarnya bagus lah. Bagi saya menyayangi dan menghargai haters saya. Betul. Macam cakap tadi, ada macam free consultation, Betul. free review, free advisor. Tak nak bayar orang lain. I just baca komen, tengok yang bagus, I ambil lah. Betul. Kan? So tanpa diorang, siapalah kita kan? betul. Yes. Very interesting So itulah mentality, back to mentality lah. Kita ambil dia sebagai benda yang positif lah. Ada orang dia rasa macam, oh tak boleh lah ada haters, semua orang kena suka dia. Kan? Macam dalam Islam, Nabi pun orang tak suka. Betul. So siapa tak kita? Even macam saya sendiri pun, sebab saya pernah bercerita dengan Yusuf dulu. Saya punya idola saya, Dr. Mahdi. Dia dikritik sampai tua kot. Padahal dia dah berjasa berapa banyak jasa dia. Oh, lupa. Pun dikritik, dihina. Siapa saya nak semua orang suka saya? Betul tak? Tapi ada juga orang yang menyokong saya, mendoakan saya. Saya sangat menghargai lah. Tapi saya menghargai juga orang-orang yang mengkritik saya. Sebab tanpa mereka, saya tak tahu apa yang saya perlu improve. Betul. Setuju. Yeah, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, but Imam Shafi'i said yang if people can mock God and if people can mock our prophet, apatah kita lagi manusia biasa. Betul? Kan? Nabi pun orang hina kan? Betul. What is one financial rule that you live by? Financial rule always invest dekat diri sendiri. Sentiasa invest untuk diri sendiri. Sebab kita hari demi hari kita akan lebih banyak benda yang kita nak growing. Betul tak? Bila kita nak grow, kita perlukan lebih banyak knowledge sebenarnya. Dan knowledge ni bukan benda yang percuma. Ramai orang rasa macam knowledge ni benda yang percuma. Even kita tak pergi universiti pun, kita terpaksa bayar knowledge ni lah. Contohnya kesilapan yang kita buat tu kadang-kadang mahal. Betul tak? Contoh tersilap beli kereta. Itu adalah benda yang kita kena bayar. Tapi kalau kita pergi berkawan dengan orang, kita belajar pasal kereta, dan bagus untuk kita lah, lebih jimat. Tapi saya live dengan benda yang baik untuk diri saya. So saya tak adalah terlalu disiplin. Bukan terlalu disiplin, maksudnya terlalu sistematik dengan financial saya. Tapi saya lebih kepada invest balik kepada diri saya. Itu yang saya buat daripada dulu sampai sekarang. Sebab saya rasa saya punya perjalanan masih jauh. Betul. Belum masa saya lagi untuk saya nak invest ke apa ke, belum masa lagi. Invest pada diri sendiri dulu lah. Faham. Tadi cakap takut tersilap beli kereta. You ada silap beli kereta ke? Oh, pernah beli kereta yang problem kan. Lepas tu sampai masuk bengkel, sampai total loss lah. Oh yeah. Sampai dah macam kereta apa? Nak baiki tu, alamak, boleh sebut brand kereta lah. I mean just for education purposes. Ada kereta Continental yang memang problem kan. Kita tak tahu flow dia kan. So kita main beli je sebab nak sedap kan. Sekali memang masuk bengkel lah, masuk hospital je lah kan. Dan sampai tak boleh keluar langsung. Dan kita biar je. Sebab kita tak ada knowledge.
Faham. So that's why sebenarnya knowledge tu penting lah. Always invest kat knowledge. So now how many cars do you have? Adalah sikit-sikit, alhamdulillah. Is it all the one you post kat TikTok ke ataupun ada lagi? Betul. Ada lagi. Tak Ada semua lagi? pun Wow, masya-Allah. saya post sebenarnya. Dan ramai orang kata, hater-hater saya kata, saya ni sewa kereta lah apalah. Sebenarnya kalau saya sebenarnya tak tukar pun kereta saya, sama je. Kalau korang tengok kereta saya tu je, banyak tu je. Saya pusing-pusing je. Tak ada pun saya nak sewa kereta. Tak adalah setiap video kereta saya berbeza-beza. Tak ada. Saya guna apa yang saya ada je. Faham? Dan buat apa saya nak tunjuk benda yang saya tak ada. Okay. So Ferrari tu baru beli ke ataupun kereta lama? We can cut it out lah if you don't want. Baru beli. Baru beli. Okay. Cool. Is it really all about the money or are you just following your passion? Both. 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 Sebenarnya cita-cita saya nak membina benda yang lebih besar. Tapi dalam nak membina tu, of course, duit tu penting lah. Tanpa duit, macam mana kita nak bina sesuatu? Betul tak? It's a process lah. Benda yang kita terpaksa terima. Money tu memang tools kita untuk kita capai matlamat kita tu. So, apa yang saya boleh cakap, kedua-duanya penting lah. For me, yes, it's both. Because if you just follow your passion but you can't take care of your family and your wife, then there's no point as well kan? Betul. So yes, you need both. Like money is a tool. It's not something yang how the mass majority of people view it lah. Tapi money is a tool. It's meant to make life easier. Betul. Has access to so many things kan. Betul. So like you said just now, when you're more successful, your business is bigger, you tak nak beratur. Betul. So you save time. Betul. And then like if emergency happens, you can pay for it. Betul. Kalau hospital bill tinggi, boleh bayar. So it's a tool to help grow your business. Betul. Invest in yourself. So yes. Yang part hospital tadi betul lah. Kadang-kadang kita emergency then tak cukup duit. Betul. Susah. Yeah. How do you view money? Itulah macam saya cakap tadi, duit ni adalah tools lah. Tools sahaja. Tools sahaja. Duit ni bukanlah satu benda yang sangat-sangat bernilai, tapi dia adalah tools yang orang pakai, yang dunia dah cipta. Itulah sistem dia. So nak tak nak memang kita nak dapatkan duit tu untuk kita beli sesuatu lah. Okay. Apa yang kita nak. Contohnya kita nak hidup dalam rumah yang selesa, ada aircon contohnya. Kita nak pakai apa, nak dapatkan aircon tu. Betul tak? Kita kenalah pakai duit. Itulah exchange je. Sistem dia. So for me, duit ni sebagai tool sajalah. Bukanlah kita kejar duit tu memang gila nak tengok duit tu banyak. Tak pun. Dia tool lah. Dan sebenarnya duit ni tak perlu pun dia tunjuk-tunjuk. Tapi kita nak hidup yang lebih selesa, betul tak? Untuk kita beribadah, betul tak? So now you're a business owner, staff pun dah ramai kan sekarang kan? Alhamdulillah. What is your opinion on Malaysia's minimum wage? For me, tak lepas lah. Sangat-sangat rendah sebenarnya. Untuk hidup dekat KL, Klang Valley ni sebenarnya sangat-sangat rendah. 1,500 kan. Sangat-sangat rendah. Tak lepas pun. Untuk bujang pun saya rasa memang sangat-sangat cukup-cukup makan kot. Cukup-cukup makan. Itu kalau betul-betul berjimat lah. Sebab sekarang cost of living sangat tinggi lah. Even nak sewa bilik pun 300-400 juga bilik yang kecil. Itu baru sewa bilik, makan lagi, transportation lagi. Betul tak? Yeah. So like in your company, what is the minimum wage yang you bayar orang biasanya? Roughly saya akan start yang tengok lah experience. Kita akan start dengan 2 lah. 2 hingga 4 untuk starting. Okay. Ni yang kira starting lah. 2 hingga 5. Okay. Ada yang kita bayar 5 terus sebab ada experience. So like the total you want 2 kan? Tapi itu pun kita ada sediakan allowance juga. Okay. Tapi memang tak ada yang minimum lah. Okay. Yang cukup-cukup lah. And rasa kesian kan? So kalau boleh pun like these people sebenarnya diorang help us build our company. We don't want to underpay them kan? But it also depends on the exchange of value they can provide towards the company lah kan? Betul. Yeah. Like me, I always try to start with 2,500 at least. I rasa that's a good starting point. Betul. Dulu kita rasa 2,500 besar kan, tapi untuk zaman sekarang 2,500 tu macam kecil je sebenarnya. I mean it depends lah, sebab kita memang dapat 2,500 as the price, tapi you kena calculate EPF so sekali jadi 2,900 lebih kan. Betul. So that's all hidden cost lah. Tapi I try to start with 2,500. So then they end up getting dalam 2,200 I think lepas tolak EPF. Betul. Yeah. Do you agree that people should have side jobs as their main? It depends. Kalau dia rasa kewangan dia tak betul-betul kuat, dia kena buat lah. What is the side job you recommend? Macam-macam. Even dulu, ini saya cerita sikit tentang ayah saya lah. Dulu ayah saya bekerja
kerajaan, pagi kerja kerajaan, weekend dia akan kerja dekat farmasi, kedai farmasi sebab dia ada diploma farmasi. So every Saturday and Sunday dia akan bekerja sebagai farmasi, assistant farmasi. Malam dia kerja sebagai volunteer polis. Itu zaman dia dah buat 2-3 kerja. So itu zaman dia. Zaman sekarang saya rasa lagilah perlu. Macam-macam benda sebenarnya boleh buat lah. Contoh sekarang lagi ada Grab apa semua kan. So tengoklah sebagai seorang anak jantan, kalau kita rasa kewangan kita tu tak berapa nak kuat, dan kita kena kerja lebih lah, kerja keras. Yeah, faham. I agree. I rasa macam if you have a main job, you should get a side hustle. Macam me pun I always advise the people working here, macam if you have free time yang doesn't affect your main job, pergi cari side hustle. Betul. Because kalau boleh, I want everyone around me to be successful. Betul. Melainkan ini peluang yang saya nampak, melainkan dia boleh offer dia punya pekerjaan sekarang. Dia cakap dengan even contoh bos dia cakap boleh tak dia nak certain amount of money, dia tak perlu buat 2-3 kerja, tapi dia akan kerja lebih daripada orang lain. Itu pun boleh juga sebenarnya. Ramai orang mungkin tak berani nak cakap dengan bos korang. Maybe korang boleh start cakap lah. Mungkin bos korang pun ada solution. Betul. So benda tu actually it's because I would say business owners or bosses like you yourself, we are always looking for ideas untuk bangunkan company kan. Betul. So kalau staff ada idea, Asad suka gila dia. I really like to hear my staff punya ideas. Sebagai seorang majikan, saya sebenarnya tak naklah pekerja saya kena buat 2-3 kerja. Cukuplah dengan kerja dengan company, dia boleh survive kan. Dia boleh survive. So kalau dia kata dia boleh kerja lebih daripada orang lain, then good for him lah. Kita boleh offer lebih tinggi. Betul. Tak perlu dia nak buat 2-3 kerja. Betul. So you just focus on one. As long as dia willing, dia nak buat. Bukannya kita paksa-paksa. Betul. Because kita pun kena faham, some people yang dah memang minat untuk selesa buat satu benda and they want to, diorang how to say jenis yang tak nak achieve a lot. Ada juga macam tu. Betul. Macam even saya sendiri pun, sebelum saya nak tambah staff, saya tanya dulu, ada tak yang willing nak buat OT every day, dan ada yang willing memang nak buat duit lebih. So saya tak cari orang lain, biarlah dia buat sehabis baik kan. Kita bagilah dekat dia. Macam tu. Faham? Okay. What is the best advice for people who wants to start saving? Firstly, sebelum kita nak saving ni, kita memang kena ada disiplin yang tinggi lah. Sebenarnya saving ni benda yang kita kena paksa sebenarnya. Ni secara santai lah, saya takut teknikal sangat. Saving, kalau kita nak buat saving, sebenarnya even saya advise kepada my staff, my team semua, kalau nak saving ni memang kena paksa. Kena cari any tabung yang memang kita boleh dapat je income, kita boleh terus masukkan tanpa kita kacau that tabung untuk saving. For example macam autodidact ASB ke? Ya, autodidact ke. Sebab memang kalau kita nak tunggu duit lebih, dia sebenarnya takkan ada. Tak ada konsep duit lebih sebenarnya. Ni apa yang saya percaya lah. So kalau kita ada, contohlah gaji kita 2,500 kan, tak perlu pun, jangan membebankan diri nak save sampai 1,500. 50 pun kita dah boleh saving sebenarnya. At least consistent. Dan kita disiplin. Kita asing terus. Jangan kita rasa macam nak pakai dululah. Tu memang dah rosak dah sebenarnya. Disiplin tu dah tak ada. Sebab memang kalau kita ada income even 5,000, 10,000 pun, kalau kita tak ada disiplin, memang takkan ada saving tu. Betul. So saving ni memang kena paksa, kena force. Even dalam business pun, okay, kita tengok financial statement kan, hujung tahun, okay, ada profit sekian-sekian. Kalau kita tak manage betul-betul, sebenarnya tak ada pun profit tu. Betul. So memang even the process pun yang tahu-tahulah kan, macam ni kita kena susun betul-betul duit tu. Kalau kita tak susun, memang tak nampak pun duit tu. Memang atas kertas, profit. Tapi where's the money? Betul. So even in business pun kita kena disiplin, kita kena force, kita kena paksa. Correct, I agree ya. You have to force. You rasa? Memang asal rasa memang kena paksa pun. Tapi the most difficult stage is masa baru nak start tu. The starting is always the hardest. For example, let's just say gaji 2,500 ke 3,000 kan. That's the hardest to save. Lagi-lagi kalau you're staying in KL, you akan rasa macam, tak cukup. You know, so you have to cut down certain things, maybe tak lepak anymore. Tapi itulah orang rasa nak saving ni kena terus besar. Start dengan saving RM10 dulu. Betul. Kan? Start dengan saving RM10 dulu. Okay, rasa RM10 ni dah tak rasa, start dengan RM20, RM50, RM100. So benda ni kebanyakan orang kita, dia nak benda yang besar terus. Macam nak buat bisnes lah, dia terus macam mana nak jadi jutawan macam nak bisnes terus jutawan. That's the problem. Padahal kita dulu start dengan 20 botol. Tapi orang terus fikir tak mustahil lah terus dapat jutawan, sebab orang rasa tak boleh pergi. Tapi dia tak nak mula dulu. Faham tak? So bagi saya, start small.
Benda ni ramai orang tak nampak kan. Even macam you cakap tadi buat podcast, beli je mic kan, start small. Kalau tak ada lampu apa semua, jalan je dulu. Betul tak? Kita jalan je dulu, dan kita akan improve. So nak mula sesuatu tu jangan tengok orang lain sangat. Kita mula je dulu, beranikan diri mula je dulu, dan kita belajar. Betul, I setuju. Because like people selalu fikir macam mana jutawan Betul. To me that mindset is wrong. Betul. You should fikir how am I going to make my first 1,000 first. Betul. And then make my next 10,000. Betul. And then 100,000, half million, baru 1 million, macam tu. I rasa that's better because you're putting small goals tau. Kalau your goals are too big, impossible, it's unachievable, you takkan give buat. up. You takkan buat. Betul. Yes. I agree. Ramai orang underestimate benda ni lah. Start small ni ramai orang tak nampak. So my advice is, kalau you nak buat apa-apa dalam life, mula je dulu. Start small lah dengan apa yang you ada. Kalau you ada 5 jari, you guna je 5 jari you dulu. Betul. Tapi sometimes orang tak patient, orang tak sabar. Orang jenis macam diorang start business hari ni, esok nak kaya. It's like for example an industry that people expect to kaya esok. It's like for example trading kan. That for example nak trade, dia expect esok kaya terus. Betul. For example ada industry. Betul. Ataupun any other itulah business. Itulah yang saya cakap tadi, emosi tadi. Dia orang rasa macam terus nak ni, terus nak tu, emosi. So for me disiplin tu penting lah. Disiplin. Dan jangan terlalu terpengaruh dengan orang lain kan. Yes, sebab orang tu dah melalui dah. Okay, Bos Moon, jutawan muda. What is one advice you would give to the audience that want to become an entrepreneur? Start now. Mula sekarang. Ramai orang DM saya tanya macam mana nak mula. Macam mana nak mula. Sebenarnya dia tak ada jawapan. Macam nak mula tu tak ada jawapan. You mula je dengan apa yang you tahu sekarang. You tahu pasal apa? Affiliate, dropship, you buat. Anything yang you tahu, you jalan je terus. You jangan rasa macam nak kena ada ilmu yang sangat banyak. Tidak. You cuba je dulu. Kalau you ada tangan, you pergi je. Jual keropok ke kat orang. Then you belajar daripada situ sebenarnya. Start now. Yang penting you start sekarang. Ramai orang masalah dia tak tahu nak mula, tapi tak mula-mula. Sebenarnya mula je dengan apa yang you tahu. You sebenarnya tahu sesuatu, tapi you tak mula sebenarnya sebab you takut. Ini benda yang reality yang saya nampak. Ramai orang sebenarnya dia memang tahu. Dia tahu kena buat affiliate, dia tahu kena buat dropship, dia tahu kena buat ni, tapi dia tak buat. And one more thing yang macam saya cakap tadi, start small. Start with what you jangan have. Terus nak buat produk, jangan terus nak jual apa barang yang harga 100, jual lu barang harga RM10. Tak, you boleh jual lah. You boleh convince orang tak jual harga RM10. Kalau you tak boleh convince orang jual barang harga RM10, macam mana you nak convince orang jual barang RM100? Betul tak? Betul. So itu mentality yang tak ada dalam kita punya masyarakat lah. So hopefully dengan podcast ni diorang lebih terbuka mata untuk mula. Tapi tadi cakap pasal jual benda yang small and big. You rasa mana lagi senang? Nak jual benda yang murah ataupun benda yang mahal? Mana yang lagi senang? Okay, for example macam bagi scenario macam ni. Lagi senang nak jual kereta murah ataupun kereta mahal, macam for example Ferrari etc. It can be both lah sebenarnya. Sebenarnya kalau tanya murah. Sebab benda murah ni senang lah kan. Kalau tengok secara objektifnya pun mestilah murah lagi senang. Tapi murah ni pun ada challenge dia. Orang tak nampak, mungkin margin dia kecil. Mungkin banyaklah benda-benda yang kurang lah benefit berbanding jual benda yang mahal. Lambatlah sikit dia nak kumpul duit, lambatlah sikit dia nak dapat sales yang besar kan. Katakanlah dia nak sales 1,000 kan, mungkin dia kena jumpa 5,000 orang berbanding dia jual barang mahal. Dia perlu jual dekat 5 orang je contoh. So itu bendanya lah. Yeah, I think it's balance kot sebenarnya, because like nak jual benda mahal, I would say kalau the process of jual benda mahal lebih senang daripada jual benda murah. It's because most of the time benda mahal ni orang dah berduit kan, so orang tak banyak tanya, tak banyak fikir, orang nak buat research backhand for example I would say. Tapi challenge dia nak capture lah. Yes, so nak you have to get orang the yang nak network keluar pula. duit. So the network pula yang susah. Tapi kalau contohnya jual benda murah, I would say the network is easy to get a lot of people. Betul. Tapi then diorang banyak tanya soalan, then they will think about it again, negotiating prices. Yeah. So what is Bos Moon Jutawan Muda vision? Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hampir 4 tahun dah saya membina Biovet. So ramai orang tanya kenapa saya keluar tahun ni tiba-tiba Januari saya keluar. Sebab tahun ni saya ada mission yang sangat-sangat besar. My personal vision adalah saya nak inspire more people sebenarnya.
Saya nak inspire ramai orang. At least 1% jadi jutawan. Macam saya pun okey lah, 1% anak muda. Saya tak expect semua orang boleh. Tapi untuk general, saya nak anak-anak muda, buyer-buyer saya ni develop satu mentality yang luar biasa. Yang macam saya cakap tadi, never give up, discipline, put your emotion aside, start small, benda-benda ni yang saya nak ramai orang tahu. Nak ramai orang berjaya dalam dia punya career. Sebab saya sendiri sebagai seorang usahawan dan majikan, saya melihat anak-anak muda kita bekerja macam mana. Saya tengok kelemahan dan kekurangan yang mereka ada, kan? Kurang berdaya saing, mudah putus asa, tak nak improve diri. So apa yang saya risaukan tentang future lah, apa akan jadi next in the future. Sebab mereka berada dalam comfort zone, kan? Generasi mak ayah mereka dah selesa, so kebanyakan antara mereka berada dalam comfort zone. So apa akan jadi lagi 5 years, 10 years, sebab kita yang akan memimpin masa depan, betul? So hopefully dengan kewujudan saya kat media sosial ni dapat memberi sedikit message untuk ramai orang lah. Itu my personal vision. Secondly, saya nak memperkenalkan saya punya company, BioVet. So BioVet ni macam-macam planning yang saya nak buat, macam-macam benda. So dengan terkenalnya BioVet ni, saya yakin lebih banyak peluang yang akan datang lah. Contohnya dari segi reseller, investor, and networking saya lah. So bila ramai orang kenal BioVet ni, orang lebih senang, mudah, betul tak? You akan selesa dengan benda yang orang yang you kenal, betul tak? Kalau ramai you tak kenal, I tak kenal you, susah lah membanding orang yang you kenal. You faham tak that concept? Yeah, faham. So that's why saya nak bawa BioVet ni ke satu level yang berbeza lah sebenarnya. Kita dah main advertising, kita dah main e-commerce dah lama, kita dah main reseller pun dah lama. So kita ada vision yang lebih besar. After this kita nak buka pet hotel, kita nak buka hospital veterina yang paling besar dekat Malaysia. So benda-benda macam ni big challenge lah, sangat-sangat besar dia punya cabaran. So apa yang saya buat hari ni adalah the way lah, jalan-jalan yang ke sana, ke arah sana. So saya yakin dengan ramai orang mengenali BioVet, peluang tu lebih besar. Yeah. InsyaAllah. I enjoyed this conversation a lot lah. Saya rasa macam saya belajar banyak benda. And it's very inspiring juga yang you are anak muda yang sangat berjaya. Apa kata-kata akhir Boss Moon kepada orang yang tengok? Kata-kata akhir? Oh, dah habis Oh, rasa sekejap je kata-kata akhir is untuk anak-anak muda kat luar sana, yang utamanya bangsa saya lah. Saya nak tengok bangsa saya ni berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain. Sebab saya tengok sekarang ni banyak kita punya anak-anak bangsa kita dah tertinggal sedikit berbanding bangsa-bangsa lain. Disebabkan percentage lah, yang saya lihat percentage banyak kita tertinggal. In terms of mentality, mindset, banyak dah kita terkubur dalam benda-benda macam ni. Disebabkan banyak perkara-perkara yang mengganggu kita punya fokus. So hopefully korang lebih fokus untuk capai korang punya vision dalam life. Sebab kalau sekadar hidup, kerediutan juga hidup, betul? So korang perlu ada korang punya vision dalam life. Selepas korang umur 20, korang nak achieve apa? Selepas 30, 40, 50, lepas korang achieve, what next? Apa manfaat yang korang boleh beri kepada orang lain? Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat kepada orang lain. So apa yang korang akan tinggalkan? Betul, sebab manusia meninggalkan nama, kan? Jadi kesimpulannya, hidup perlu ada vision dan perlu ada sesuatu yang korang perlu usahakan. So that's all from me. Okay, thank you so much Boss Moon. Hope to see you around soon. Okay, thank you. Assalamualaikum. Salam.